Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima wa 'amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahibah. Pertamanya terima kasih kepada pimpinan Jawatan Kuasa Pertubuhan Islami, seterusnya para tuan-tuan, puan-puan, asatizah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini adalah sesi yang ketiga, siri yang ketiga pembacaan kitab Tadrib Ar-Rawi yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Dan seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini, insya-Allah yang pembacaan ini adalah berbentuk kita dibaca dan juga yang lain dengar dan juga boleh bertanya, boleh bertanya. Dan dia punya kaedah seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Tujuannya ialah supaya kita nak sama-sama mengambil manfaat dengan membaca sesebuah kitab dan sehingga habis. Sehingga habis. Jadi untuk tujuan tersebut maka tidak perlu untuk disyarahkan setiap satu secara panjang lebar. Sebab jika disyarahkan dia akan mengambil masa yang sangat lama. Kalau yang ada pengalaman mengajar kitab-kitab ni, kadang-kadang nak menghatamkan kitab itu dengan syarah dia tu makan masa bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Ini baru habis sebab dengan syarah. Jadi kita kalau boleh kita singkatkan masa itu, kita nak membaca kitab itu bagi khatam. Cuma jika ada pertanyaan, persoalan, boleh diajukanlah. Tak perlu tunggu habis majlis, maknanya semasa pembacaan itu berlangsung boleh juga diajukan pertanyaan tersebut. Jadi itu dia punya format umum, format secara umum yang kita cuba nak tunjulkan, maknanya kita supaya habis khatam kitab itu kita pindah kepada kitab yang lain. Jadi saya tidak akan mensyarahkan satu persatu, kecuali kalau perkara-perkara itu perlu, mungkin ada tambahan daripada saya ataupun daripada tuan-tuan mungkin nak menambah sama-sama beristifadah, tak ada masalah. Okey. Jadi itu pendahuluan secara ringkas sajalah. Jadi insya-Allah bila kita membaca ini mesti kita ada naskah yang dibaca itu, maknanya kita sama-sama semak supaya tidak ketinggalan. Jadi kita dapat meneliti, sama-sama meneliti setiap patah perkataan tersebut. Kalau saya tersalah misalnya, tegur, tidak ada masalah. So bila kita baca tu, mungkin ada yang tuan rasa perlu untuk dipertanyakan. Jadi mungkin boleh terus bertanya ataupun tunggu sehingga mungkin
sampai satu, kadang-kadang dia bila syarah ni dia ada habis satu bab ataupun satu fasal. Jadi dia nak masuk kepada tajuk yang lain tu, jadi sebelum tu pun boleh. Itu pun sesuai lah. Maknanya sebelum masuk tajuk yang baru, jadi kita habiskan apa ni soalan yang berkaitan dengan tajuk ataupun fasal yang sebelum itu. Jadi insya-Allah kita dah baca muqaddimah yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala habis dalam 2 majlis yang lepas, dan majlis yang ketiga ini kita akan masuk isi syarah tersebut yang mana dia bermula. Kalau kitab yang kita gunakan mungkin ada macam-macam versi, tapi kalau yang kita gunakan ialah kitab yang ditahqiq oleh Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad Awamah hafizahullah, yang terdiri daripada 5 jilid, dan jilid yang pertama itu dia membincangkan tentang biografi Imam As-Suyuti dan juga semua yang berkaitan dengan kitab Tadrib Ar-Rawi. Dan kitab yang sebenar yang disusun oleh Imam As-Suyuti bermula pada jilid yang kedua. Jadi jilid yang kedua kita dah sampai kepada muka surat yang ke-88. Jadi kita akan start daripada muka surat 88 insya-Allah. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Syekhuna Syekhul Islam wal Muslimin Qadiyul Qudati Alamuddin Salih Ibn Syekhul Islam Wajiddin Umar bin Raslan Al-Bulkini wa ghairu wahid ijazatan. Jadi Imam As-Suyuti dia memulakan kitab dia ini, memulakan syarah dia ini dengan membawakan sanad beliau, yang mana beliau syarahkan Taqrib An-Nawawi, Taqrib yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kitab Taqrib tersebut beliau riwayatkan secara bersanad Syekhuna Syekhul Islam wal Muslimin Qadiyul Qudat Alamuddin Salih. Jadi nama guru dia Salih, Syekh Salih bin Syekhul Islam Sirajuddin Umar bin Raslan Al-Bulkini. Dan Syekh Salih ini adalah anak kepada juga seorang ulama besar, tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, Syekhul Islam Sirajuddin Umar bin Raslan Al-Bulkini. Jadi kadang-kadang kita sebut yang nama masyhur dia Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini, nisbah kepada Bulkina di Mesir. Cuma saya semasa belajar di Mesir dulu tak pernah sampailah ke Bulkina. Saya rasa saya pernah sampai, ingat-ingat lupa sampai ke Bulkina. Jadi yang datang daripada tempat itu, orang-orang yang tinggal di situ dan menisbahkan diri kepada tempat itu, dipanggil Bulkini. Wa khairu wahid, dan selain daripada beliau ada lagi syekh-syekh yang lain, ijazatan secara ijazah. Dan saya pun ada meriwayatkan kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah taala secara ijazah ammah, secara ijazah ammah. Jadi sah untuk kita riwayatkan sanad tersebut. Jadi kita riwayatkan sanad tersebut sampai kepada Imam Nawawi. Begitu juga sanad sampai kepada Imam As-Suyuti. Jadi sekiranya kita diijazahkan walaupun secara ammah daripada guru kita, diberikan ijazah ammah, jadi sah untuk kita meriwayatkan sanad tersebut. Jadi saya riwayatkan sanad Imam Suyuti ini sampai kepada beliau, yang mana beliau meriwayatkannya sampai kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam As-Suyuti dia memulakan syarahnya ini dengan membawakan sanad ijazah bagi kitab At-Taqrib yang disusun oleh Imam An-Nawawi, yang disyarahkan oleh beliau ini dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Seterusnya
minhum, ijazatan minhum. Kulluhum an Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi anna Abul Hasan ibn al-Attar ad-Dimashqi akhbarahu qala akhbarani Syekhul Islam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi qala. Jadi jarak antara Imam As-Suyuti dengan Imam An-Nawawi hanya ada 3 orang. Hanya ada 3 orang jarak dia. Sebab tadi itu guru dia Syekh Saleh meriwayatkan daripada Ibrahim bin Ahmad Tanuhi, daripada Ibnul Attar, daripada Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala, yang mana Imam Nawawi berkata, Bismillahirrahmanirrahim, yang dalam kurungan ialah daripada kitab At-Taqrib, dan di luar kurungan itu daripada syarah Imam Suyuti, iaitulah kitab Tadrib Ar-Rawi. Kitab Tadrib Ar-Rawi. Dan mungkin kalau tengok bentuk tulisan tu pun dia ditebalkan. Yang kitab matan itu ditebalkan hurufnya, manakala yang syarah itu biasa saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yubda' fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', rawahu Rahawi bil arba'in min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau kita tengok kebanyakan kitab-kitab syarah, dia akan memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan disyarahkan dan dibawakan hadis ini. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif, ada yang kata dhaif jiddan, sangat dhaif, tapi secara majmu' ada banyak lagi jalan-jalan riwayat dia, secara majmu' tidak ada masalah lah untuk disampaikan, diriwayatkan dengan sebagai fadail al-a'mal, sebagai kelebihan amalan, yang mana maksud dia ialah setiap urusan yang mempunyai yang kita berikan tumpuan terhadap urusan tersebut, maknanya sesuatu yang penting, setiap urusan yang penting itu yang tidak dimulakan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus barokahnya, terputus barokahnya. Jadi kalau terputus tidak ada barokah. Jadi kita nak barakah pada setiap urusan pekerjaan, apa-apa sahaja yang kita lakukan itu kita nak berkah, barakah daripada Allah. Jadi kita kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun riwayat yang lebih kuat sebenarnya dia dengan lafaz bilhamdulillah, maknanya bilhamdulillah ataupun bihamdillah, dengan ucapan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ada kita baca bismillahirrahmanirrahim, dan juga ada dia punya dalil dia, maknanya setiap ayat surah ini dalam Al-Quran itu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengikut apa yang ada dalam Al-Quran. Itu di antara dalil yang kuatlah. Maknanya Al-Quran sendiri memulakan mula-mula sekali itu Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengikut uslub, gaya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca alhamdulillah, maknanya riwayat yang lebih kuat, riwayat yang hasan, disebut bihamdillah ataupun bilhamdulillah. Jadi kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling ringkas, alhamdulillah. Ataupun yang lebih baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun yang lebih baik kita gabungkanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun lebih baik baca Fatihah terus. Sebab itu bila permulaan majlis itu kadang-kadang ada yang memulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Jadi semua baca Al-Fatihah. Jadi dia punya sandarannya hadis inilah. Dia punya sandaran antara dalil-dalil dia ialah hadis ini yang dengan lafaz kullu amrin dhi balin la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Wa tasdirun nabi sallallahu alaihi wasallam kutubuhu
biha masyhurun fi sahihain wa ghairihima. Dan bukan saja dalam Al-Quran dimulakan setiap surah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan surat-surat yang diutuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar-pembesar orang yang belum Islam lagi, orang kafir, raja-raja yang masih lagi kafir. Jadi Nabi utuskan surat untuk mendakwahkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimulakan surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Hakim fil Mustadrak wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi min tariq Ja'far bin Musafir an Zaid ibn al-Mubarak as-San'ani an Salam bin Wahb al-Janadi an abihi an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim faqala huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa bainasmillahil akbar illa kama baina sawadil ain wa bayadhiha minal qurbi. Qala al-Hakim sahihul isnad. Ini di permulaan ini Imam Asyuti membawakan hadis tentang kelebihan fadail membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang hadis ini jelas ini disebut oleh Al-Hakim sahih sanadnya bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama daripada nama-nama Allah. Ustaz. Ya. Bismillah. Apa ni kalau riwayat yang lebih kuat memulakan dengan alhamdulillah ataupun bismillah daripada penilaian ulama hadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah Itu yang lebih kuat. Hasan. Ana waktu dengan almarhum Syekh Usni Ginting pun dia ada cakap macam tu juga sebelum ni. Oh, ada sebutnya. Syekh Usni itu dia sangat teliti. Bila kita berborak berdiskusi dengan dia, kita nampak dia punya ketelitian, kehalusan. Sebab dia bila orang yang belajar hadis ni dia kadang-kadang kita nampak kelainan tu, terutama daripada sifat teliti. Sebab dia bila dia apatah lagi dia nak menyusun kitab-kitab sanad. Jadi setiap sanad tu nak kena tengok tu betul tak bersambung ke tak ataupun terputus ke bagaimana. Dan setiap nama-nama dalam sanad tu siapa tahun bila. Jadi perlu diamati sebab itu orang yang dia fokus pada benda-benda seperti itu dia akan melatih diri untuk menjadi lebih cakna, lebih teliti dan lebih orang kata sensitif. Dia punya perhatian dia tu lebih sensitif ya. Okey. Doktor, satu kalau boleh kita minta Fadil Ustaz Fahmi dan juga Ustaz Raja Muklis untuk buka video lah kan, dan juga Ustaz Izzuddin kalau sesuai untuk buka video. Keduanya Ustaz Fahmi offer untuk membaca kitab, membaca matan. Oh, okey dah masuk ya. Okey baik. Silakan Ustaz Fahmi dengan Ustaz Raja. Silakan. Muka surat 92. 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf doktor, tak dapat nak buka video. Ya. Tempat tak berapa sesuai. InsyaAllah saya baca boleh. Okey. Sebab saya pun tak sesuai juga ni. Tapi bolehlah. Gelap. Dah lah. Okey. Baik, saya sambung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala ila an qala wa rawa Ibnu Mardawi fi tafsirihi min tariqi Abdul Kabir. Marduyah. Dia boleh dua-dua. Cuma dalam kitab yang ditahqiq oleh Syekh Awamah dia ikut manhaj muhaddisin. So dia bariskan marduyah. Walaupun boleh juga maknanya mengikut ahlul lughah memang dia disebut waih.
Mardawai Sibawai. Marduyah atau Itu Mardawai. hanya في تفسيره من طريق عبد الكبير ابن المعافي ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين وحلف الله بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وروى ابن جرير وابن مردويه في تفسيريهما وأبو نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال إلى الكتاب ليعلمه أو ليعلمه فقال له نعم سيدي terus فقال له المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له عيسى وما بسم الله قال المعلم لا أدري فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن الرحيم الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وهذا حديث غريب جدا. قال ابن كثير وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات لا من المرفوعات. وروى ابن جرير من طريق بشير ابن عمارة ابن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين والرحمن الفعلان رحمن فعلان من الرحمة فعلان من الرحمة والرحيم الرفيق بمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب يضعف عليه العذاب وبشر ضعيف والضحك لم يسمع من ابن عباس. نعم. وأسند ابن جرير عن الأرزمي قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. وأسند ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الأعظم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله هل تعلم له سميا قال لا أحد يسمى الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى. وبهذه الآثار عرفت مناسبة جميع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة. Jadi ada disebutkan tadi tu apa Allah itu Ismullah Al-A'zam. Itu salah satu pendapat yang diriwayatkan daripada salafus salih. Dan ada lagi sebenarnya beberapa tokoh-tokoh salafus salih yang mengatakan Allah itu adalah Ismullah Al-A'zam. Jadi kalau kita berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Jadi kita sebenarnya tak lari daripada apa yang diamalkan juga oleh para salafus salih. Ada yang mengatakan bila kita zikir Allah tu tak ada faedah, tak dapat pahala. Itu pendapat dia lah. Tapi kita juga berdasarkan dari dalil di antaranya Allah itu sebagai Al-Ismul A'zam. Terus alhamdulillah.
Alhamdulillah. Rawal Khattabi fi gharibihi wad-Dailami fi Musnadil Firdaus wal Baihaqi fil Adab bi sanadi rijalihi thiqat walakinahu munqati' an Ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alhamdu ra'su syukri ma syakarallahu abdan abda la yahmaduhu abdun ma syakarallah ma syakara abdun la yahmaduhu la yahmaduhu wa rawa ni Ustaz Fahmi punya apa ni naskah ni macam lain ya. PDF doktor. Oh, PDF yang apa? Tahqiq Syekh Awamah. Bukan. Ini PDF. Ada hilang surat. Okey, tak apa. Cuma nak tahu apa sama ke lain. Kalau lain apa ni maklumlah sebab dia ada beza-beza sikit tu. Apa ni takdim, takhir, dia ada beza, tak apa. Ada PDF juga ke yang Syekh Awamah punya? Ada. Dia 5 jilid. Ada ya. Nanti saya cuba cari. Jilid. Ni sebab kat rumah pakai phone ni. Okey. Okey, mana terjejak hilang ke suratnya. Warawat Tabarani fil Awsat. Baik. Warawat Tabarani fil Awsat bi sanadin dha'if 'an An-Nawas bin Sam'an qala saraktu naqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarakat. Suriqat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jada'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in raddaha Allahu alayya la ashkuranna rabbi. Faruddat faqala alhamdulillah fanadharu hal yahdithu sawman aw salatan fadhannu annahu nasiya faqalu lahu qala alam aqul alhamdulillah. Wa rawa Ibn Jarir bi sanadin dha'if anil Hakam ibn Umair wa kanat lahu suhbah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakarta Allah fazadaka. Wa asnada min tariq ad-Dhahhak an Ibn Abbas qala alhamdulillah wa asyukru lillah al-istighda'a lillah wal iqraru bi ni'matihi wa ibtida'uhu wa ghairu dhalik. Wa asnada Ibn Abi Hatim min tariqi ahsan minhu an Ibn Abbas qala alhamdulillahi kalimatu syukri fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi qala syakarani 'abdi. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Malik al-Asy'ari marfu'an alhamdulillahi tamla'ul mizan wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibn Amr wa rajulin min Bani Salim. Wa fi sahih Ibn Sulaim Bani Sulaim wa rajulun min Bani Sulaim. Wa fi sahih Ibn Hibban wa Tirmidzi min hadits Jabir bin Abdullah afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Wa rawa Ibn Hibban wa Abu Dawud wa An-Nasa'i min hadits Abi Hurairah marfu'an kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Ini yang apa saya sebut tadi di awal. Sebab di awal tadi dia la yubda' fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maknanya yang saya sebut tu ada dibawakan oleh Imam As-Suyuti di sini riwayat daripada Ibnu Hibban dalam sahihnya, Abu Dawud, An-Nasa'i secara marfu' bahawa ianya dengan lafaz bihamdillah, ya. Dia ada satu lagi bilhamdulillah, ada alif lam, ya. Okey. Wa rawa Ahmad wa Nasa'i min hadits al-Aswad ibn Sari' marfu'an inna rabbaka yuhibbul hamd. Al-Fattah sighah mubalaghah min al-fathi bima'na al-qada. Qala ta'ala Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Mannan sighah mubalaghah min bima'na al-kathir in'am wa sayati fi an-naw' al-khamis wal 40 fi athari musalsalin an Ali annahu alladhi yabda'u bin nawal qabla su'al. Dhittuli atau tawli
Taul. Lit- Taul. Tauli. Kama wasafa Naam. ta'ala bidzalika nafsahu fi kitabihi wa fassarahu Ibnu Abbas fima akhrajahu Ibnu Abi Hatim bidhi si'ati wal ghina wal fadlu wal ihsan alladhi manna alaina bil iman bi an hadana ilaihi wa wafaqana lahu Lahu. wa fadlu dinina wa huwa Islam Faddalah dinan. wa faddala dinana huwa al-Islam ala sa'iril adyan kama waradat bidzalika al-ahadithul masyhurah wa maha bi habibihi wa khalilihi abdahu wa rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatul awthan ay al-asnam allati kanat 'alayha kuffarul jahiliyah fi zamanil fatrah ba'da Isa alaihi salam. Wa qad dzakara al-musannif huna arba'a sifatin min ashrafi awsafihi sallallahu alaihi wasallam. Fal habib warada fi hadits Tirmidzi wa ghairihi an Ibni Abbas marfu'an ala wa ana habibullah wala fakhr. Wa rawa Ahmad wa ghairuhu min hadits Ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan wa inna sahibakum khalilullah wa qad ikhtalafa fi tafsir al-khullah wa ishtiqaquha faqila al-khalilul munqati' ila Allah bila muriyah Miryah. Bila miryatin. bila miryah Naam. wa qila al-mukhtass bihi wa qila as-safiyyu alladhi yuwali fihi wa yu'adi fihi wa qila al-muhtaju ilayhi wa aslul mahabbati al-mailu wa hiya fi haqqillah wa hiya fi haqqillah ta'ala tamkinuhu li'abdihi min as-sa'adati wal 'ismah wa Tahiyatu. tahiyatu asbabul qurbi wa ifadatur rahmati alaihi wa kashful hijabi an qalbi. Hujub. Apa ni kalau dalam tahqiq awamah dia jamak hujub. Mungkin dekat dalam kitab tu hijab kot. Hujub wa Hujub kashful di sini hujub. hujub tak ada alif wa kashful hujubi an qalbihi wal aktharu an darajatal mahabbati arfa wa qila bil aksi li annahu sallallahu alaihi wasallam nafiya thubutal khullati li ghairi rabbih wa athbatal mahabbata li Fatimah wa baniha Wa benaiha. wa di sini wa Wa baniha benaiha. Oh, wa okey. baniha Dia apa ni kalau yang logik dua lah musanna ya. Al-Hasan wal Husain. wa baniha wa Usamah wa ghairuhu wa qila huma sawa'un wal 'abdu min ashrafi sifatil makhluq. Asnad al-Qushairi fi risalatihi 'an ad-Daqqaq qala laisa syai'un ashrafu min al-'ubudiyah wala ismun atamma lil mu'mini minha. Walidzalika qala fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj wa kana ashrafu awqatihi subhanalladzi asra bi 'abdihi fa auha ila 'abdihi walau kana ismu ajal min al-'ubudiyyati la sammahu bihi. Wa asnada anhu aidan qala al-'ubudiyyatu atammu min al-ibadah fa awalan ibadatun wa hiya lil 'awam thumma 'ubudiyah wa hiya lil khawas thumma 'ubudiyah wa hiya Ubudah. sini ubudah Oh, ubudah. thumma Ubudah. ubudah wa hiya al khawas wa hiya khawasul khawas. Dia Wa fi- awam, khawasul khawas. Wa fil musnadi
wa ghairihi min hadits Abi Hurairah anna malakan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah arsalani ilaika afa malakan nabiyyan yaj'aluka aw 'abdan rasulan faqala Jibril tawadha' li rabbik tawadha' li rabb jazam. tawadha' li rabbika ya Muhammad qala bal 'abdan rasulan. Wal ashharu fi ma'na ar-rasul annahu insanun awha ilaihi bi syar'in wa amrin bi tablighihi fa illam yu'mar fa nabiyyun faqat. Nabiyyun faqat. Wa mimman jazama bihi al-Halimi wa qila wa kana ma'ahu kitab au nusakh li ba'din li ba'di syara'in min li ba'di syara'in min qabli Syar'i man qablahu. Fa illam yakun fa nabiyyun faqat wa in amara bit tablighi fan nabiyyu a'ammu alaihima. Wa qila huma bima'na huwa al-ula thumma wa huwal aula. Aula huma bima'na wa huwa al-aula. Wa huwal aula. Jadi ini yang disebut oleh Imam As-Suyuti bahawa huma tu maknanya Nabi dan Rasul itu bimakna, dengan makna yang sama. Wahwal aula, maknanya itu adalah yang lebih utama. Dan apa ni, kalau disebut oleh Imam dalam hasyiah tu ya, dalam hasyiah nombor 4 yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awamah, dia kata ini disebutkan oleh Hakahu fil Musayyarah wa Syarhah li Ibni Abi Syarif, dalam kitab Al-Musayyarah, dan syarahnya oleh Ibnu Abi Syarif daripada Al-Muhaqqiqin. Lakin qala Ibnu Abi Syarif hadza yaqtadi ittihad adadil anbiya war rusul. Jadi dia tolak apa yang Ibnu Abi Syarif ni, dia cuba nak mengcounter balik apa yang disebut tadi sebagai aula. Nabi dan Rasul itu adalah seerti, sama, tak ada beza, dan itu lebih aula. So Imam Ibnu Abi Syarif ini dia menyebutkan kalau begitu akan menyebabkan bilangan Nabi dan Rasul itu sama. Sedangkan kita tahu bilangan Nabi dengan bilangan Rasul ini tak sama. Wala yakhfa mukhalafah dzalik lil warid fi hadis Abi Dzar alladzi qaddamnahu. Jadi ini khilaflah di kalangan ulama. Cuma bila disebut aula tu maknanya tarjih yang dibuat oleh Imam As-Suyuti. Kalau ikutkan dalam kitab Tadrib Ar-Rawi ni dah. Terus ثم الأكثر على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة. صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعب والرازي والنسفي في تفسيريهما، ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، واختار البارزي والسبكي أنه مرسل إلى الملائكة أيضا. هو اختياري وقد ألفت فيه كتابا، وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية، وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر
Bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan. Utiyat. Wahyan. Utitu wahyan. Auhahu Allahu ilayya. Utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tab'an yaum al-qiyamah. Tabi'an. Yang dekat dalam apa tu nuskah tu tabaan Tak ada alif. Tabaan. Apa ni kalau tabaan itu pun jamak. Dia jamak bagi tabi'. Dia ada beberapa jamak tu, atba', tabi'un, satu lagi tab'un. So dia jamak lah. Kalau di dalam tahqiq Syekh Awamah ni dia ada alif tabi'an. Maknanya tabi'an ini dalam bentuk mufrad lah. Okey, tapi makna sama. Aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ai ikhtasastuhu min bainihim. Ikhtusistu. Ukhtusisat. Ikhtusistu. Ai ukhtusistuhu min bainihim bil Quran. المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات فإنها انقضت في وقتها. صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملون. ملون أي الليل والنهار. أي الليل والنهار. قاله في الصحة يقال لا أفعله ما اختلف الملون الواحد ملا بالمقصر. Mala bil qasri. Ini ada tanwin. Mala maknanya yang al-malawan tu dua. Kalau satu mala bil qasri. Bil qasri. Sini ada mim pula bil miqsar. Wa ma terus? Ya. Wa ma takarrarat hukum wa ma takarrarat hikamuhu wa dzakarahu wa ta'aqabu al-jadidan ay al-lail wan nahar. Aidan qala Ibnu Durayd innal jadidaini idza mastawallaya ala jadidin adnayahu lil bala wa qila humal ghadat wal ashi wa adkhala al musannifu fi salati sairin nabiyyin li hadithi sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa innahum ba'athu kama bu'ithu akhrajahu al-khatib wa ghairihi. Wa alun nabi sallallahu alaihi wasallam inda Syafi'i aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wal Muttalib li hadithi Muslim fi as-sadaqati innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Wa qala fi hadithin rawahu at-Tabrani inna lakum fi khumusil khams ma yakfi au yughnikum au yughannikum wa qad qassama yughnikum wa qad qassama sallallahu alaihi wasallam al-khumus ala bani Hashim wal Muttalib tarikan akhawaihim bani Naufal wa Abdu Syamsin ma'a su'alihim lahu kama rawahu al-Bukhari. Fa'alu Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa auladihima. Wa yuqasu bidzalika alul baqin wa ta'birul musannifi anis sunnati bil hikam. Bil hukm bil hikam akhdhan min tafsiril hikmati fi qawlihi ta'ala yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa qawluhu wa
Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah bisunnah. Qala dhalika Qatadah wal Hasan wa ghairihima. Amma ba'du atta biha li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba qala amma ba'd. Rawahu at-Tabrani wa dzakaraha fi khutbati fi khutabihi sallallahu alaihi wasallam masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Wa fi hadits jadi apa ni habis muqaddimah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, dengan apa ni basmalahnya, tahmidnya, selawatnya, jadi ditutup dengan amma ba'du. Maknanya selepas ini barulah masuk perbincangan dalam mustalah al-hadis. Baik, terus. Amma ba'du ata biha li anna wa fi hadithin wa fi hadithin innaha faslul khitab alladhi utihi Daud. Rawahu ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus min hadithi Abi Musa al-Ash'ari. Fa inna ilma al-hadithi min afdalil qurbi jam'u qurbati ay ma yataqarrabu ila wa kaifa la yakunu kadzalika wa huwa bayanu tariqi khairil khalqi wa akramil awwalin wal akhirin wa syai' yashrafu bi syarafi muta'alliqihi wa huwa aidan muta'allaq wa syarafi muta'allaqihi wa huwa aidan wasilatu ila kulli ilmin syar'i. Amma al-fiqhu fawadihu wa amma al-tafsiru fali'anna awla la ma fassara bihi kalamullahi ta'ala ma thabata an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhalika yatawaqqafu ala ma'rifatihi. Wa hadha kitab fi ulumil hadith ikhtasartuhu min kitab al-irshad alladhi ikhtasartuhu min kitab ulumil hadith Syekh al-Imam al-Hafiz al-Mutqin Taqiyuddin Abi Amr Uthman ibn Abdul Rahman As-Sahra Zuri. Syahrazuri. Kalau apa ni dalam tahqiq Syekh Awamah dia letakkan dua apa ni baris, maknanya boleh baca Syahrazuri ataupun boleh baca Syahruzuri. Boleh baca dua wajah. Thumma Dimashqi al-ma'ruf bi Ibn Salah wa huwa laqabu abihi radhiyallahu anhu ubalighu fihi fil ikhtisari insyaallah ta'ala min ghairi ikhlalil bil maqsud wa ahrasu ala idahi al-ibarah wa ala Allahil karim al-i'timad wa ilayhi at-tafwid wal istinad. Al-hadithu fima qala al-Khattabi fi ma'alim sunan wa tabi'ahu Ibn Salah yanqasimu 'inda ahlihi ala thalathati aqsamin sahih wa hasan wa dha'if li'annahu imma maqbul aw mardud wal maqbul imma an yashtamila min sifatil qabul ala a'laha aw la wal awwalu as-sahih wal thaniyu al-hasan wal mardudu la hajata ila taqsimihi li'annahu la tarjihu baina afradihi. Wa'tarad. Jadi ini apa ni jadi ini pembahagian hadis secara umum ya, sahih, hasan, dhaif. Dan apa ni dhaif ini termasuk di dalamnya itu maudhu'. Dan sebahagian ulama dia memisahkan maudhu' itu bahagian yang keempat. Tetapi yang disebutkan di sini adalah mengikut kepada pembahagian Al-Khattabi dan diikuti oleh Ibn Salah dan juga Imam Nawawi dan juga Imam Suyuti lah. Ya, sebab dia tidak ulas lanjut. Jadi para ulama ni dia membahagikan kepada sahih, hasan, dhaif. So maudhu' itu termasuk sebahagian daripada dhaif. Walaupun ada pandangan yang lain
ya, dia memasukkan maudhu' itu bahagian yang keempat, ya, lain, maknanya dia tak sama, bukan di bawah hadis dhaif, ya. Dan jika dilihat di situ disebut sahih hasan dhaif ini imma makbul atau mardud, sama ada diterima ataupun ditolak. Jadi yang diterima itu sahih dan hasanah. Sahih hasan bahagian makbul, maknanya bila sebut hadis makbul artinya sama ada sahih atau hasan. Tapi kalau disebut mardud, ditolak, artinya hadis dhaif. Dan ditolak ini bukanlah ditolak masuk dalam bakul tong sampah terus buang terus, tidak. Jadi mardud ini ialah mardud kerana dia tidak terbukti sifat benar perawi yang meriwayatkannya tu, ya. Jadi sifat benar, sifat siqah perawi yang meriwayatkannya itu tidak terbukti. So dia mardud dari segi ditolak, untuk dijadikan sebagai hujah, ya, dan dalil, ya, dalam hukum hakam, ya, dalam akidah. Tetapi dalam bab selain daripada hukum hakam dan akidah, dia masih ada ruang lagi untuk diguna pakai. So dia bukannya mardud ini ditolak semua sekaligus, bukan. Jadi mardud ini hanyalah dari aspek kehujahan hadis tersebut sahaja. Baik. Terus wa'tarada bi anna maratiba mutafawitatun faminhu ma yuslahu lil i'tibar wa ma la yuslahu kama sayati fakana yanbaghi yasluhu ma yasluhu lil i'tibar wa ma la yasluhu kama sayati fakana yanbaghi al-ihtimamu bi tamyizil awwal min ghairihi wa ujibu bi anna as-salih lil i'tibari dakhilun fi qism al-maqbul li'annahu min qism al-hasan li ghairihi wa in nadhara ilayhi bi'tibari dhatihi fahuwa a'la maratib ad-dha'if wa qad tafawatat maratibus sahih aidan wa lam tanawwa'a anwa'an wa innama lam yudhkar al-mawdu' li'annahu laysa fil haqiqati bihadithin istilahan bal yaz'umu wadi'uhu وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط والحسن مدرج والحسن مدرج في انواع الصحيح. Okey. Berkenaan dengan pembahagian hadis tadi, ya, sahih, hasan, dhaif, dan diperincikan lagi oleh Imam Asyuti bahawa dhaif itu ada yang boleh dijadikan iktibar, yang mana dibuatkan proses untuk kita cari dia punya riwayat sokongan, ya. Maknanya kita dapatkan, kalau sekiranya ada yang menyokongnya, maka dia akan meningkat daripada dhaif tadi kepada hasan li ghairi. Jadi bila dia jadi hasan li ghairi, maka dia boleh dijadikan hujah lah. Jadi itu maksud, maknanya yasluh lil i'tibar itu boleh dijadikan i'tibar dengan maksud dicarikan, ya, dia punya mutaba'at, syawahid, ya, dan sekiranya ada dan sesuai, ya, untuk dijadikan sebagai sokongan, maka dia boleh meningkatkan hadis itu daripada dhaif kepada taraf yang lebih tinggi, ya, iaitu al-hasan li ghairi, dan dia termasuk dalam qismul maqbul, ya. Dia akan termasuk dalam bahagian yang disebut tadi maqbul, ya. So bila diperincikan dia ada sahih itu ada dua, sahih li dzatih dengan sahih li ghairi, hasan juga dua, ya, hasan li dzatih dengan hasan li ghairi yang asalnya tadi dhaif tadi. Okay. Dan kemudian disebutkan ada qila. Qila ini ialah sebahagian ulama yang mengatakan hadis itu dua sahaja, sahih dan dhaif. Ya?
Jadi hasan tak disebutkan kerana hasan termasuk dalam bahagian sahih. Jadi ini satu pandangan yang mengatakan hadis itu dua sajalah, sahih ataupun dhaif. Dan ini dinisbahkan kepada golongan mutaqaddimin. Cuma dalam memahami pembahagian ini, ya, ada yang mengatakan hasan itu sebenarnya termasuk bahagian dhaif yang dinisbahkan kepada tak silap saya Syekh Ibn Taymiyah, ya, yang hasan itu dimasukkan dekat bahagian dhaif. Jadi bukannya dimasukkan dalam bahagian sahih. Ya. Dan kemungkinan yang dimaksudkan itu bukanlah hasan li zati, ya, tapi hasan li ghairi. Ya. Sebab hasan li zati itu memang dekat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim pun ada juga hasan li zati. Ya. So yang disebutkan di sini hasan itu, ya, sebenarnya termasuk di bawah bahagian sahih, ya, bukannya bahagian dhaif. Baik, qala al-Iraqi. Qala al-Iraqi fi nukatihi walam ara man sabaqa al-Khattabi ila taqsimihi al-madhkur. Yep. Boleh? Sangkut. Saya nak tanya ke? Ya. Doktor. Yang kita hello. Ada. Baik, yang kita bicarakan ni hanya terhad pada hadis ahad kan? Tentang tu kan. Okey, tak suara sampai tak? Okey. Teruskan Syekh, teruskan. Okey, hadis ahad. Hang ke apa tu? Ustaz Hakim, soalannya tadi. Siapa yang menyoal, Ustaz? Ustaz Izzuddin Hakim. Ustaz Izzuddin. Dia macam hang tu. Terus baca dulu ke macam mana? Boleh ulang soalan Ustaz Izzuddin. Jadi lihat lain tak berapa stabil sini. Okey, baik. Yang kita bicarakan ni dia fokus pada status hadis yang sahih hasan pada hadis ahad sahaja kan? Ya. Okey. Cuma yang pembahagian hadis kepada mutawatir, dan ahad itu mengikut Thariq Ibnu Hajar. Adapun Thariq Ibnu Salah dia belum lagi sampai ke tahap tu. Maknanya dia mula-mula tu dia dah membincangkan hadis sahih, hasan, dhaif. So dia punya Thariq tu dia mulakan dengan perbincangan sahih dan selainnya lah. Perbincangan tentang mutawatir ahad itu belum lagi, jauh. Dia tak masukkan lagi. Walaupun yang telah disusun semula oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, dia susun semula, ya, dia bagi kemas kini, dia letakkan sahih, hasan, dhaif ini di bawah khabar ahad. Dan itulah yang dipakai sehingga ke hari ini. Okey. Boleh sambung Ustaz Fahmi. Okey. Sanallahu ilaikum. Qala al-Iraqi fi nukatihi wa lam ara man sabaqa al-Khattabi ila taqsimihi al-madhkur wa in kana fi kalam al-mutaqaddimin ذكر الحسن ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن حجر والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العامل الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه
ba'da al-ikhtilafil mutaqaddim. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Asyuti, bahawa yang istilah yang diguna pakai selepas berlakunya khilaf tentang pembahagian hadis tadi, yang satu menyebut pembahagiannya sahih, hasan, dhaif, yang satu lagi menyebut sahih dan dhaif sahaja. Jadi selepas daripada khilaf tersebut, kemudian semua sepakat bahawa hadis dibahagikan kepada sahih, hasan, dhaif. Maknanya istilah hasan itu diletakkan sebagai satu bahagian yang berasingan, bukan lagi di bahagian di bawah sahih. Dan ini yang dipilih oleh para ulama hadis, dan juga perkukuhkan oleh Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihim ajma'in. Dan ini yang disebutkan dalam kitab-kitab ulum al-hadis. Walau bagaimanapun ada sekarang ini satu aliran pemikiran dalam ulum al-hadis yang dia nak kembalikan semula pembahagian itu kepada sahih dan dhaif sahaja, dan mereka mengatakan itu adalah pembahagian mutaqaddimin, dan mesti diguna pakai, yang maknanya mana-mana yang datang daripada mutaqaddimin ini mesti didahulukan dan diguna pakai berbanding yang lain-lain. Walaupun sebenarnya istilah hasan tadi itu bukannya baru, bahkan di kalangan mutaqaddimin pun sudah ada. Ini yang disebut oleh Imam Asyuti. Istilah hasan itu sudah ada sebenarnya dalam kalangan para salaf, seperti dalam kalam Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari dan lain-lain. Cuma yang memasyhurkan istilah itu ialah Imam At-Tirmizi dalam sunan beliau. Bila kita tengok dalam Sunan At-Tirmizi ini banyak menyebut istilah hasan. Bila dia kata hadza hadisun hasan, hadza hadisun hasanun sahih, dan sebagainya. Jadi beliau memasyhurkan sahaja. Walaupun setengah orang sangka bahawa Imam Tirmizi yang memulakan istilah tersebut, bukan beliau yang memulakan. Beliau hanya memasyhurkan, dan telah disebutkan oleh Imam Suyuti bahawa sebelum daripada itu sudah ada dalam kalam Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Baik. Tanbih. Qala Ibnu Katsir hadha at-taqsimu in kana bin-nisbati lima fi nafsi al-amri falaysa illa sahihun wa kadhibun أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. وجوابه أن المراد الثاني أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة. الأول الصحيح وهو فاعل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية. وفيه مسائل. الأول في حده وهو الأولى. الأولى dalam apa tu? Kalau dalam kitab tu al-awwal. أولى. أولى. tak perasan dalam surah. وفيه مسائل. الأولى في حده وهو ما اتصل سنده عدل عن قول ابن عدل عن قول ابن صلاح المسند الذي يتصل اسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف بالعدول الضابطين جمع ضابطين بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى كما عبر به ابن صلاح وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه
jama'atun dhabitun an jama'atin dhabitin wa laysa muradan. Qila kana al-afdalu an yaqula binaqli thiqati li'annahu man jama'a al-adalah wat-tab wat-ta'arif tasanun 'anil ishab. Jadi ini berkenaan dengan ta'rif hadis sahih yang bersambung sanadnya, hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sifatnya juga dhabit, dan tidak ada syuzuz dan juga illah. Yang itu belum disyarahkanlah, tapi baru sampai kepada perawi yang bersifat adil dan juga dhabit. Dan ada yang mengatakan lebih baik istilah al-adlu ad-dhabit itu digantikan dengan as-siqah sahaja. Maknanya itu lebih ringkas, akhsar, lebih ringkas. Jadi bila itu digunakan istilah as-siqah, artinya hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi siqah. Jadi tak perlu sebut yang adil dan dhabit. Dan siqah itu sendiri merujuk kepada perawi yang mempunyai sifat adil dan dhabit. Jadi ini kena faham. Bila kita sebut siqah, artinya perawi yang menghimpunkan sifat adil dan juga dhabit, barulah dia disebut siqah. Jadi siqah ni dia tinggi, dia punya kedudukan dia, berbanding perawi yang disebut saduq, maknanya bersifat benar. Jadi bila disebut saduq, bersifat benar, so kita tak tahu dari segi dhabit dia tu bagaimana. Tapi dia masih lagi still dalam bahagian at-ta'dil, ya. Bukan termasuk bahagian jarah lah. Cuma dia ada nilai dari segi kedhabitan, ya. Dia punya penjagaan riwayat itu dia ada nilai dia. Begitu juga kalau ada perawi yang disebut salih, ya, maknanya orang yang saleh, dan itu pun rendah dia punya kedudukan dia. Jadi bila sebut siqah ni tinggi. Dan ada setengah kitab ulum al-hadis, saya tengok dia memang gunakan takrif yang ini, yang yang kila ni. Yang kila, ada ulama yang mengatakan. So dia tatbikkan yang di sini ni, dan diberikan takrifnya hadis sahih itu ialah mattasala sanaduhu bisiqatin min ghairi syuzuzin wala illah. Wa ta'rif tusan anil ishab, dan ini diakhiri oleh Imam As-Suyuti dengan menyebut bahawa definisi ataupun takrif ni, ya, biasanya dia dijaga supaya tidak panjang berjela. Dia lagi pendek lagi bagus, maknanya jami' dan mani', ya. Baik. Terus min ghairi syuzuzin wala illah fa kharaja bil qaid al-awwal al-munqati' wal mu'dal wal mu'allaq wal mudallas wal mursal ala ra'yi man la yaqbaluhu. Wa bitsani ma naqalahu majhulun ainan aw halan aw ma'ruf bid dha'if. Wa bitsalits ma yanquluhu mughaffal mughaffalun kathirul khata'. Mughaffalun kathirul khata'. Wa bir rabi' wal khamis asyaz wal mu'allal. Jadi ini adalah satu ihtiraz, maknanya dengan takrif yang tersebut itu maka terkeluarlah, ya, hadis-hadis yang disebut munqati', mu'dal, mursal, majhul, hadis yang syaz, mu'allal dan lain-lain. Itu semua adalah jenis-jenis hadis dhaif, ya. Maknanya tak cukup syaratlah. Nak jadi hadis sahih dia mesti cukup 5 syarat, ya, 5 syarat. Bersambung sanad, perawinya adil, siqah, tidak ada syuzuz dan juga tidak ada illah. 5 syarat ini, ya. Jadi kalau hilang satu saja, maka dia akan jadi dhaif, ya, jadi dhaif. Kalau hasan, dia hanya beza dari segi dhabit perawi itu sahaja.
Maknanya kelima-lima syarat ada, cuma dari segi dhabit perawi itu kurang sedikit. Kalau perawi hadis sahih, dhabitnya sempurna, ya. Maknanya dia seorang yang memang betul-betul kuat ingatan. Tapi kalau yang dhabit, ya, perawi hadis hasan ni dhabit dia kurang, maknanya rendah sedikit. Mungkin dia berpegang kepada tulisan ataupun catatan yang ditulis, dan ataupun memang dia punya ingatan itu memang tidak mencapai level yang tinggi, ya. Mungkin dia ada lupa-lupa dalam setengah riwayat, tapi setengah riwayat yang lain dia ingat. Maknanya dia tak lupa betul, ya. Maknanya dia pasti bahawa itu dia punya riwayat yang didengar daripada guru-gurunya. Tetapi ada yang lain dia salah-salah. Jadi kalau yang perawi macam ni, so dia punya level dhabit dia tu rendah sedikit. Tanbihatun. Al-awwalu haddul hadda Doktor. Ya. Ya, doktor, maaf, afwan. Baik doktor, yang adil dan dhabit ni, ini dari perspektif hadis semata-mata kan, dia tak termasuk dalam kecenderungan akidah seseorang ulama tu kan. Sebab kalau dia kuat ingatan, kemudian dia ni, tapi dia macam dia maybe dia muyul kepada Syiah ke, apakah dia akan diterima sebagai seorang yang diterimalah dalam bidang hadis dari sudut riwayat dan juga autoriti dia. Ya. Dia setiap satu tu dia diberikan definisi, ya, macam dhabit itu ada yang dhabit dari segi penulisan dan juga dhabit dari segi ingatan, dan kedua-duanya itu diterima. Maknanya dia masih lagi dianggap perawi yang dhabit. Tak kiralah dia punya aliran ataupun mazhab dia apa, ya, tapi dia dhabit, memang kuat ingatan. Manakala adalah ini yang berkaitan dengan fahaman bid'ah, ya, seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, dan sebagainya. Jadi bila terkait itu, maka definisi bagi sifat adil ini ialah dia mesti muslim. Seorang muslim lah. So kalau kafir tak boleh, ya, maknanya muslim. Dan juga yang fahaman bid'ah ini, kebanyakan ulama hadis mereka tak kafirkan, ya. Mereka tak kafirkan, walaupun ada setengah-setengah ulama ni mengkafirkan, ya, Mu'tazilah kafir, Syiah kafir, semua kafir. Mereka mudah mengkafirkan, tapi ulama hadis mereka tak. Maknanya mereka masih lagi muslim. Mereka masih lagi muslim. Jadi syarat dia mesti muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Maknanya walaupun dia mungkin mempunyai fahaman Syiah, tapi dia tidak fasik, dia tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syarak, ya. Dia tidak fasik, bukan orang fasik. Dia tidak melakukan dosa-dosa. Dan juga tidak jatuh maruah dia, tidak tercalar maruah dia. Jadi dari segi maruahnya pun dia jaga, ya, maknanya dia tidak suka-suka, ya, untuk dia menampilkan diri dia dalam keadaan yang menjatuhkan maruah dari segi pandangan masyarakatnya. Maknanya kalau masyarakatnya itu mesti jaga aurat, ya, tak boleh pakai yang pakaian yang mendedahkan aurat misalnya. Tetapi kalau dia punya batasan aurat dia itu kan setengah mazhab tu, dia punya aurat dia itu antara pusat dengan lutut, dan ada yang lebih daripada dia bukannya sampai pusat dengan lutut, tak, maknanya dia lebih singkat lagi daripada itu, maknanya masih dikira belum lagi membuka aurat, ya, walaupun pahanya nampak masih lagi dikira belum membuka aurat. Kalaulah dia punya masyarakat dia menganggap itu tidak menjatuhkan maruah, tak ada masalah. Tapi kalau masyarakat yang menganggap itu adalah aurat, maknanya kalau dia pakai seluar pendek jatuh maruah, itu yang dianggap tercalar maruah. Jadi tercalar maruah ni dia agak nisbi sikit, ya. Dia bergantung kepada situasi masyarakat dia.
Jadi bagaimana? Jadi sekiranya kelima-lima ini ada pada dia, maka dia seorang perawi yang adil. Seorang perawi yang adil. So dia tidak nilai dari segi fahaman bid'ah dia tadi itu. Syiah ke Khawarij ke Murji'ah ke Qadariyah ke kecuali yang memang ghulu, yang melampau, yang memang dia punya fahaman itu mengeluarkan dia daripada Islam, contohnya kan, seperti contohnya Syiah yang mengatakan Jibril tersalah memberi wahyu, sepatutnya dia beri wahyu kepada Ali, bukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang dah kafir, so dia bukan lagi Muslim. Jadi fahaman bid'ah ini yang selagi tidak dia jatuh kafir, so tidak ada masalah. Ini dari segi sifat adalahnya selama mana cukup 5 syarat dia. Nah, doktor. Sikit soalan doktor. Jadi kalau daripada sudut itu, daripada segi sudut kalau kita nak ambil hadis contohnya, kalau dalam silsilah, dalam rantaian sanad tu ada nama-nama syekh-syekh yang kita tahu dia Wahabi ke apa semua, jadi apakah afdal untuk kita memilih ataupun kita boleh je ambil walaupun ada nama-nama orang yang berpegang dengan akidah-akidah yang bid'ah ni dalam silsilah sanad tu, untuk kita ambil sanad dengan dia? Dia kalau kita tengok para ulama ni, dia ada dua. Satu yang dia lihat itu tak ada masalah, ni macam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi dia punya sanad dia itu bukan saja di kalangan ahli sunnah, bahkan di kalangan Wahabiyah, juga di kalangan Syiah, ada, dan mungkin ada yang lain-lain. Kalau kita mungkin lebih teliti lebih dalam, mungkin ada. Jadi dia tak ada masalah, sebab dia ambil tadi kaedah tadi itu. Maknanya bukan dia orang yang pertama melakukannya, bahkan dalam Sahih Al-Bukhari sendiri, Sahih Muslim pun ada perawi-perawi yang sebegitu, dan ada tesis ataupun kajian ilmiah yang telah dibuat mengumpulkan semua perawi yang dianggap bid'ah ini, dalam satu kajian, dan kita boleh tengoklah kajian itu sangat-sangat baguslah. Maknanya menjadikan kita lebih untuk insaf dan bertolak ansur. Itu dari satu aspek lah, maknanya tak ada masalah. Tapi ada satu lagi dari segi integriti, maknanya kita nak menjaga akidah ini, maknanya mestilah kita bersifat tegas, sebab ini adalah masalah yang serius akidah ni, terutama yang membabitkan masalah usul. Jadi kita dalam masalah usul tidak boleh berkompromi. Jadi kalau kita ambil enteng, ambil mudah, jadi kita seolah-olah meng-highlightkan nama-nama mereka, dan akan menyebabkan orang-orang jahil nanti menganggap bahawa mereka itu tak ada masalah akidahnya, dan ini berlakulah. Dan ini akan digunakan, bahkan apa yang disebut tadi, sanad-sanad yang dibawakan oleh Syekh Yasin Al-Fadani itu pun dijadikan bukti dalil oleh mereka ini, mengatakan bahawa ini Syekh Yasin Al-Fadani pun tak ada masalah. Seolah-olahnya begitu, seolah-olah mereka dia mengiktiraf akidah yang tidak bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini dua persepsi lah. Saya tidak tarjih mana-mana. Saya hanya lontarkan dua persepsi tersebut. So saya tak tarjihkan lah. Walaupun saya lebih prefer yang kedua dalam situasi. Maknanya kita tengok situasi sebenarnya. Maknanya kalau situasi sekarang ini tidak sesuai, maknanya janganlah. Jangan kita ambil ilmu itu daripada ahli bid'ah. Sebab dalam riwayat daripada Ibnu Sirin, dia suruh tengok fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kena tengok
ya, siapa orang yang kamu ambil agama kamu ni, ya apa ni yang kamu ambil ilmu kamu ni, tengok siapa dia. Jadi dia adalah satu benda yang saya apa ni mengikut apa di peribadi saya lah, maknanya kena tengok situasi. Wallahu a'lam. Doktor, satu pertanyaan. Ada tak apa ni hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin? Kan sebab jin kan hidup lama, mungkin ada jin yang dalam kalangan sahabat yang masih hidup dan meriwayatkan hadis tertentu kepada ulama yang dapat berinteraksi dengan dia. Apakah kemungkinan yang macam saya sebut tu berlaku? Ada berlaku. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin, dan di antara apa ni jin yang masyhur disebut ialah Syamhurash. Syamhurash, Malikul Jin, raja jin. Dan banyak nama-namanya disebutkan. Syamhurish. Dia ada dua wajah. Syamhurish ataupun Syamhurash. Dia apa ni ada dalam kitab-kitab sabat, kitab-kitab sanad yang menyebutkan nama tersebut. Namun secara tahqiq riwayat jin adalah dhaif. Sebab kita tidak tahu dari segi adalah dia, dari segi dhabit dia kita tak tahu. Memang tak ada makluman, ya, tidak ada sebarang makluman, walaupun dalam kitab Al-Isabah yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menyenaraikan nama-nama sahabat, ada juga disenaraikan dalam tu nama-nama jin yang dianggap dari kalangan sahabat Nabi lah, ya. Jadi disenaraikan namanya, tapi dari segi riwayatnya itu kita tak boleh nak pastikan, ya. So apa ni ulama menyebutkan, riwayat jin ini dhaif sebab kita tak tahu dari segi siqah dia tu bagaimana, dhabit sifat adil dan sifat dhabit dia itu kita tak tahu, berbanding dengan para perawi yang memang dah jelas, ya, dalam kitab-kitab rijal, kitab-kitab tarajim, sangat banyak kita nak cari biografi seseorang perawi itu sangat detail, ya, direkodkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi kalau kita nak cari rekod perawi jin misalnya, memang susah lah. Memang adalah nama-nama dia, tapi secara detail tu tak tahu. Dan dari segi sejauh mana dia betul ataupun tidak menyampaikan itu, wallahu a'lam, kan. Walaupun dia mungkin mengaku, aku dengar Rasulullah, tapi betul ke dia jumpa Rasulullah? Nak pastikan dia tipu ataupun tidak, itu pun sangat susah. Ya, sangat. Jadi ini secara umumnya disebutkan riwayat jin ini dhaif. Itu kalau bertepatan dengan daya dalil. Kalau tak bertepatan langsung, maknanya bercanggah, memang ditolaklah, ya. Memang jelas, ya, tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Afwan doktor, saya minta izin untuk ke tandas sekejap. Minta Ustaz Aizuddin boleh ganti ke? Kita pun dah sampai pukul 11 dah ni. Masya Allah. Yang tanbihat itu ada berapa tu tanbihat? Agak panjang. Yang al-awwal tu agak panjang. Sebelum tanbihat yang kedua, agak panjang. Mungkin kita berhenti dekat setakat yang tadi itulah. Sebab di bawah tanbihat ini ada al-awwal, ada as-tsani. Jadi al-awwal tu saja panjang. So kalau nak baca separuh pun macam tak seronok sebab dia berkait tu. Ya, dia satu perbahasan yang lengkap tapi panjang lah. Jadi kita berhenti sini dulu. Kalau saya minta izin. Ni apa? Jazakumullah khair Razak. Jadi anda rasa gini, doktor, ya. Baik, tadi macam yang ana peringkat awal tadi ana ada tanya tentang apakah perbahasan malam ini adalah berkaitan dengan hadis ahad. Kemudian doktor respon kata perbahasan tu tak sampai kepada pecahan ataupun
pengklasifikasian hadis ahad dan juga mutawatir kan. Dalam kitab ni. Jadi yang doktor sebutkan tu dalam kitab ni tak sampai lagi. Jadi yang doktor kata kemudian dia dikemaskan kepada pecahan tersebut hadis ahad, hadis mutawatir tu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ataupun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani yang mana dalam sejarah ulum al-hadis dia ada dua peringkat. Ini saya sebut di awal dulu berkenaan dengan sejarah perkembangan ulum al-hadis dan juga kitab-kitab yang dikarang. Dan ada dua peringkat sebenarnya. Satu peringkat ialah peringkat Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu As-Salah, yang mana beliau mengarang kitab Ulum Al-Hadis ataupun masyhur juga dengan nama Muqaddimah Ibni Salah. Dan selama 200 tahun sebelum muncul Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua ulama menggunakan kitab yang dikarang oleh Ibnu Salah tadi. Sama ada diringkaskan, disyarahkan dan sebagainya lah, maknanya dia punya perbincangan itu semuanya sekitar metod yang telah digariskan oleh Ibnu Salah, sehinggalah muncul Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab Nukhbatul Fikar, kemudian disyarahkan dengan kitab Nuzhatun Nazar, syarah Nukhbatul Fikar. Jadi dengan munculnya kitab ini, dia memberi nafas baru dalam proses perkembangan ulum al-hadis, yang mana dia punya susunan itu dia tak ikut yang sebelum-sebelumnya, dia buat susunan baru dengan dimulakan pembahagian itu berdasarkan hadis mutawatir dengan hadis ahad, dan di bawah ahad itu ada sahih, hasan, dhaif. Jadi dua tokoh ni memang kena ingatlah, maknanya Imam Ibnu Salah, kemudian 200 tahun kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam perkembangan ulum al-hadis, dan ini yang diterima sampai ke hari ini. Dua-dua ni diterima sampai ke hari ini. Malah tidak ada yang lain kecuali di kalangan mutaakhir ini, mereka nak kembalikan semula ulum al-hadis kepada manhaj mutaqaddimin. Mereka tak mau pakai Imam Ibnu Salah ataupun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka tak mau pakai dua-dua ni. Ini manhaj mutaakhirin, bagi mereka ni manhaj mutaakhirin. Ibnu Salah ke Ibnu Hajar, ini manhaj mutaakhirin. Mereka tak mau. Mereka nak balikkan semula kepada mutaqaddim. Jadi mereka dibulat baliklah. Mereka bangunkan balik, dan dah ada satu kitab yang dikarang, Ulum al-Hadis ala manhaj al-mutaqaddimin. Tapi bila kita tengok dekat dalam tu masih lagi banyak persoalan-persoalan yang dan juga tanda tanya yang timbul, sebab benarkah itu mutaqaddimin atau ba'dul mutaqaddimin sahaja, sebahagian sahaja, bukannya semua. Jadi yang jelasnya memang sebahagian, bukan semua. Ya. Afwan. Jadi yang pembentukan kitab yang doktor sebutkan tu memang dah tersebar dan berpengaruh ke? Cukup berpengaruh di kalangan sebahagian akademik di Timur Tengah, dan dia berkembang di kalangan Salafiyah Wahabiyah. Jadi mereka ini nak kembali kepada metod salaf. Jadi mereka menggunakan nama salaf itu, dan juga nak kembali kepada mutaqaddimin. Jadi mereka nak menggunakan nama mutaqaddimin itu. Jadi seolah-olah ada kesinambungan itu antara as-salaf dengan al-mutaqaddimin, yang mana kedua-duanya ini yang mungkin dianggap sebagai original kepada semua manhaj. Memang betul lah, kita fahamlah, maknanya memang kita pun terima ilmu semua ni daripada para salaf dan para mutaqaddimin. Tapi word ataupun istilah salaf mutaqaddimin itu yang menjadi kemusykilan.
Kalau demikian, mereka punya sanad tu yang paling tinggi, dia merujuk kepada siapa? Mutaqaddimin yang mereka masukkan ini ialah nuqadul hadis. Nuqad al-hadis, pengkritik hadis di kalangan ulama hadis kurun ke-3 Hijrah. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, anak dia Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan, dan dia punya penutup dia Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni. Dan mereka tak masukkan yang macam apa ni, dan di kalangan mereka pun ada perselisihan sama ada At-Tirmizi ini termasuk ke tidak. Padahal At-Tirmizi ini di kalangan mereka, di kalangan mutaqaddimin ini, nuqadul hadis. Jadi mereka berselisih, Imam Tirmizi termasuk ke tidak. Begitu juga Al-Baihaqi termasuk ke tidak. Walaupun Syekh Dr. Hamzah Al-Malibari, ya, dia punya penutup bagi mutaqaddimin ini bukannya Daraqutni tapi Al-Baihaqi. Itu dia punya pandangan. Tapi yang lain-lain dia kata bukan, Al-Baihaqi bukan, Al-Baihaqi tak termasuk. Dia yang akhir ialah Ad-Daraqutni. Dia punya penutup dia. Jadi makna nak kata di kalangan mereka pun berlaku perselisihan ya, dalam memilih tokoh-tokoh yang mereka dianggap sebagai mutaqaddimin di kalangan nuqadul hadis, tapi kebanyakannya adalah mutasyaddidin. Yang agak syadid lah ya dalam menilai hadis. Jadi itu yang mereka nak bawa, dan yang mengikut manhaj mutaqaddimin ini di kalangan mutaakhirin yang mereka sebutkan ialah Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang saja. Ibnu Taimiyah pun tidak termasuk. Ibnu Qayyim pun tidak termasuk. Hanya Ibnu Rajab Al-Hambali saja termasuk. Dan juga mungkin Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ya. Dua-dua ni Ibnu Rajab dengan Ibnu Abdul Hadi ni dua-dua ni anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dan ini yang disebut yang betul-betul mengikut manhaj mutaqaddimin. Maknanya yang lain bukan. Kemudian barulah sekarang ini ya, dengan munculnya Syekh Hamzah Al-Malibari, Syekh Abdullah Sa'ad, Syekh Hatim Auni, dan ramai lagi lah. Wallahu a'lam. Ada bersama-sama kita di online di Facebook, Al-Fadil Ustaz Haidrus juga mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Masya-Allah. Jazakumullah khairan. Ustaz, kalau tak ada apa-apa, mungkin ada soalan? Ya, Doktor? Tak ada, kalau tak ada apa-apa tutup. Tak, Doktor. Okey, just sekali lagi saya minta maaf, tanya balik. Jadi apa? kiranya dalam kitab Taqribur Rawi ni, maksud dia penulisan Imam As-Suyuti ni memang merujuk kepada perbahasan ulum hadis yang dilakukan oleh Imam Ibn Salah lah ya, berbanding Ibn Hajar Asqalani. Ya. Toriknya ialah Torik Ibn Salah. Baik. Tapi kalau ikut Imam As-Suyuti dengan Imam Ibn Hajar Asqalani, dia pada satu zaman kan, ya, Imam As-Suyuti dia lewat sikit tapi dia sempat beberapa tahun ya. Dia sempat menerima ijazah ammah sewaktu dia kecil. Sebelum Al-Hafiz Ibn Hajar wafat, ya, dia sempat memberi ijazah ammah kepada Imam As-Suyuti. Tapi tak sempat untuk bertalaki secara langsung lah, sebab Imam Ibn Hajar ni dia wafat tahun 852 ya. Jadi dia punya tempoh dia itu menunjukkan bahawa As-Suyuti itu masih kecil lagi lah, masih kecil. Oh, kecil. Saya tak ingat, boleh rujuk balik umur dia. Berapa tahun masa dia mendapat ijazah ammah daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. Tapi terlalu kecil ya.
Dan itu dianggap sah. Sahlah maknanya secara ijazah amah begitu sahlah. Cuma kalau untuk untuk meriwayatkan dalam bentuk sama apa semua tu memang tak boleh lah. Maknanya kena nyatakan bahawa itu hanya ijazah ammah. Tapi kalau secara sama, mesti dia ada dia punya peringkat umur dia, mesti memayis dia punya peringkat dia tu. Jadi kalau belum memayis, maka sama dia tu tak dikira. Baik. Doktor, terakhir daripada saya, pada masa sekarang lah, kalau dekat Malaysia macam seseorang dia berminat untuk dapatkan hadis musalsal, terutama macam yalah apa-apalah musalsal, jadi kepada kepada siapa yang boleh dirujuk? Macam ada juga orang yang nak dapatkan hadis musalsal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Siapa ulama yang boleh berikan tu? Yang mengambil berat berkenaan dengan sanad dan cukup lama dalam bidang sanad ini, salah seorangnya ialah almarhum Syekh Husni Ginting. Namun beliau telah meninggal dunia, dan masa itu beliau masih muda, sangat-sangat muda lah. Tapi ilmunya sangat luas. Jadi tak tahu siapakah yang mengambil semua ilmu-ilmu beliau itu. Wallahu a'lam. Mungkin anak-anak murid beliau di Indonesia. Mungkin ada juga yang di Malaysia yang sentiasa mulazamah dengan Syekh Husni semasa beliau hidup. Namun sekarang ini beliau dah tak ada, dan di antara yang juga lama berkecimpung dalam bidang ini ialah Syekh Ustaz Al-Muslim Muhammad Zaidi Abdullah Asy-Syah-Alami. Beliau cuma istimewanya beliau lebih tumpu kepada sanad-sanad ulama Melayu. Ini yang tak ada pada orang lain. Banyak sanad-sanad yang beliau dapat itu yang tidak ada pada orang lain, sebab beliau sudah lama memberi tumpuan terhadap perkara ini. Bahkan tidak, memang ada sanad yang hanya beliau sahaja yang memilikinya, tidak ada pada orang lain. Dan ini memang usaha yang beliau buat untuk menjaga sanad-sanad Melayu, dan supaya kita nanti ada warisan yang kita boleh sambungkan dengan anak cucu, bahawa ini ialah sanad ulama-ulama Melayu, dan tak hilang. Walaupun setengah-setengahnya dah hilang, dan banyak yang hilang sebenarnya, sebab tak ramai orang yang memberi tumpuan kepada sanad ni. Akhirnya banyak sanad-sanad hilang, termasuklah ayah saya. Sebelum ni saya tak memberi tumpuan pada sanad, tapi bila ayah saya dah uzur, dan kemudian beliau meninggal dunia, barulah saya dapat tahu rupanya ada banyak sebenarnya yang boleh dikorek, yang boleh disambungkan sanad ni itu. Tapi itulah sebab bila tak ada orang yang memberi tumpuan pada sanad ni, akhirnya dia hilang macam itulah. Bila wafatnya seorang ulama, maka habislah, tak bersambung. Jadi kalau ada orang yang sebegitu, boleh kita untuk menyambungkan sanad, dan patut kita berbangga bahawa ini ialah sanad ulama-ulama Melayu, yang mana orang Melayu sebenarnya tidak ketinggalan dalam dunia sanad ini. Walaupun setengah orang ingat, ni orang Melayu ni mungkin dia tak tahu tentang sanad, dia tak ada sanad. Rupa-rupanya banyak sebenarnya. Bila dikumpulkan oleh Ustaz Zaidi, sangat-sangat banyak. Dan untuk hadis musalsal sangat banyak, ada lebih daripada 100, tapi bukan semuanya sahih. Ada dalam satu kitab yang disusun oleh Imam Asyuti sendiri, dalam kitab Jiyad Al-Musalsalat, yang saya talaki semuanya itu daripada Syekh Dr. Majid Makki. Masa beliau datang ke Malaysia tu sempat bertalaki kitab tersebut sampai khatam, dan di dalam tu ada lebih kurang 22 ke 23 riwayat hadis musalsal yang
status dia dinilai sebagai jayyid oleh Imam As-Suyuti, ya. Sebab itu dia punya kitab dia nama dia Jiyadul Musalsalat. Jadi jumlah itu yang boleh dikatakan hadis musalsal yang sahih, hasan ataupun hasan li ghairihi lah. Manakala yang lain itu tidak mencapai tahap tersebut, ya. Walaupun kita tengok ada berpuluh-puluh, ada lebih daripada 100, tapi kebanyakannya dhaif. Dan mungkin juga yang memberi tumpuan pada sanad, bila kita lihat dia mengarang kitab sanad, dia mengarang kitab sanad. Cuma tak pasti yang khusus musalsal itu, saya tak pasti. Siapa lagi selain daripada Ustaz Muhammad Zaidi, mungkin ada lagi lah, mungkin boleh tanyakan kepada Maulana Husin ataupun kepada Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari, yang mana saya tengok beliau juga menyusun, mereka ada menyusun kitab sanad. Mungkin Syekhuna sendiri, Syekh Raja Ahmad Mukhlis pun banyak. Ustaz Raja nak dengar juga suara Ustaz Raja. Tapi mungkin sebelum Ustaz Raja, sebelum kita dengar suara Ustaz Raja, pandangan Ustaz Raja, Ana tertarik bila Fadil Doktor sebut tentang sanad Melayu ni. Kerana secara tak langsung sebenarnya benda tu penting sebenarnya, sebab secara tak langsung dia akan menampakkan bagaimana perkembangan ilmu hadis ni dah berkembang pesat dah di kalangan ulama Melayu, dalam alam Melayu. Kan, sebab jadi dan benda ni boleh menjawab soalan bila ada pihak-pihak yang suka tuduh amalan orang Melayu ni bid'ah, Nabi tak buat ke apa. Jadi secara tak langsung sebenarnya boleh nampak kita ulama Melayu ambil hadis, buat sesuatu ni, benda ni dilaksanakan kerana ada panduan hadis sekian dan ada sanad tu. Ia mengukuhkanlah secara tak langsung jawapan-jawapan kita kan tentang. Jadi orang Melayu ni bukan buat satu amalan tu sekadar tengok hadis, tapi ada sanad tu juga dalam nak buat sesuatu amalan tu. Mungkin satu part yang penting lah. Betul. Okay, Ustaz Raja ada pandangan? Senyap je ni, kita nak dengar juga ni suara daripada pengurusi Islami. Sebelum kita tutup majlis mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seronok dengar perbahasan hari ini. Cuma ada mungkin nak tanya pun sudah lewat dah sebenarnya ni kan. Cuma mungkin akan datang, mungkin doktor boleh mulakan sikit tentang macam mana dawabit sebenar membezakan sahih dengan hasan itu. Kalau kita pergi kepada 3 pendapat lah, sebab kita pun anda ingat pun doktor pun ada juga dalam pengajian Al-Muqizah kan bersama dengan Syekh Muhammad Awad. Jadi itu yang ditimbulkan juga oleh guru kita Syekh Muhammad Awad. Apa dawabit sebenar antara yang membezakan antara sahih dengan hasan kan? Adakah sekadar akhaf dawabit sahaja kan? Ataupun apa yang menyebabkan akhirnya hasan itu pun sebenarnya tak ada pembahagian sebegitu, dan mungkin istilah berbeza dengan istilah Imam At-Tirmizi sendiri kan tentang hasan itu, kerana dia sebut hasan dan sahih dalam masa yang sama kan. Kemudian yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kemunculan pembahagian kepada mutawatir dan ahad ni ada hubungannya dengan ilmu kalam. Kerana ilmu kalam yang menjadikan idea mutawatir itu maknanya memang tak boleh dipertikaikan lagi lah bahasa mudahnya, dan sehingga terbentuknya kerangka Asy'ariyah sendiri pun membezakan mutawatir dengan ahad dari sudut qat'i dengan zanni itu. Jadi saya rasa apa boleh komen dalam dua masalah ini, itu sajalah. Wallahu a'lam. Ya, tentang sahih dengan hasan itu memang dia punya perbahasan dia itu, kalau nak tengok tu memang ada berbagai-bagai pandangan lah, ya. Dan biasanya kita
jadikan apa yang disebut dalam kitab-kitab ulum al-hadis itu sebagai panduan kita. So itulah manhaj kita sebenarnya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, kerana ulama-ulama yang menyusun ulum al-hadis ini kebanyakannya adalah daripada kalangan ulama-ulama Syafi'i. Jadi bila kita nak kata manhaj hadis ulama Syafi'i, itulah kitab-kitab yang disusun oleh Imam Ibn Salah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi apa yang mereka rajihkan, itulah yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'i, ya, sampailah ke hari ini. Jadi semua yang disebutkan itu adalah dianggap sebagai manhaj ulama Syafi'i dalam ulum al-hadis. Dan ini yang juga saya cuba untuk highlightkan, satu usaha yang untuk kita mengatakan bahawa manhaj ulama Syafi'i ini sudah cukup cantik dan kukuh, yang telah dibina oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi kalau apa-apa yang kita muskil, rujuk semula, ya, dalam kitab-kitab yang disusun oleh mereka. Itu secara umum sajalah. Dan betul, dan yang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Mulia Ustaz Raja, dan ilmu ulum hadis ini, ya, dia sebenarnya sudah berlaku silang rujuk, di antara ilmu usul fiqh dengan juga ilmu usul al-hadis, dan juga mungkin yang disebutkan tadi itu tentang pembahagian antara mutawatir dengan ahad. Memang itu tidak disebut oleh ulama-ulama hadis yang terdahulu, ya, mereka tak sebut. Dan yang pertama sekali mula-mula menyebut ialah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau yang mula-mula memasukkan pembahagian itu dalam ulum al-hadis, ya. Dan itu jelas adalah datang daripada perbahasan ilmu kalam, ilmu usul, ya. Dan kemudian diteruskan dan diterima oleh ulama-ulama yang datang kemudian, dan khususnya Al-Hafiz Ibn Hajar, dia lebih mengangkat lagi pembahagian itu dengan lebih jelas dalam kitab Nuzhatun Nazar. Dan itu yang saya sebutkan, bahawa walaupun ianya bercampur antara usul al-fiqh, ilmu usul dengan ilmu ulum al-hadis, walaupun dia bercampur, tapi itulah manhaj hadis ulama Syafi'i. Walaupun cuba nak runtuhkan oleh aliran yang nak menghidupkan manhaj mutaqaddimin tadi tu. So dia tak mau pakai dah yang Ibn Salah, As-Suyuti, As-Sakhawi, Ibn Hajar ni, dia kata ini mutakhirin semua ni, tak perlu dipakai. Tapi sebenarnya yang kita guna ini adalah manhaj yang sudah lama, bukan saja di kalangan mutakhirin, tapi disebut oleh Ibn Salah, dia punya asas dia itu ialah daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia punya asas dia itu sebenarnya daripada Imam Syafi'i. Manhaj dia. Seperti mana yang boleh dirujuk dalam kitab Ar-Risalah dan lain-lain. Ya, yang mana Imam Syafi'i ini dia dah ada perbahasan-perbahasan tentang ulum al-hadis. Jadi itu dikembangkan oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Yang bila kita tengok kebanyakan yang menjadi rujukan dalam ulum al-hadis ini ialah ulama Syafi'i. Sehingga kan di India, Pakistan dulu mereka mengajarkan kitab Ibn Salah, mereka mengajarkan kitab Al-Hafiz Ibn Hajar, ya. Akhirnya pelajar-pelajar yang belajar kitab-kitab ulama Syafi'i ini, mereka mentadbikkan kaedah-kaedah tersebut dalam masalah-masalah fiqh. Jadi menyebabkan berlaku pertikaian, perselisihan pandangan, sebab mereka ini ulama Hanafi, ya, di India, Pakistan, Bangladesh ini ulama Hanafi kebanyakan. Dan bila dibawakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam kitab-kitab ulum al-hadis ini, akhirnya berlaku perselisihan yang menyebabkan sebahagian ulama Hanafi ini melihat perlunya untuk
mereka mengamaskini semula perbahasan ulum al-hadis. Dan itulah sebenarnya di antara usaha-usaha yang dibuat oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dan yang masih hidup gini anak murid beliau Syekh Muhammad Awamah, dan juga ulama-ulama di Deoband sendiri. Mereka memang cuba untuk mereka memberikan suatu penjelasan bahawa ini ialah manhaj hadis ulama Hanafi. Ini manhaj hadis ulama Hanafi. So apa yang mereka belajar itu adalah manhaj hadis ulama Syafi'i. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usul mazhab lah. Sehingga kan ada yang menolak di kalangan mereka lah, ada yang menolak isu-isu yang sudah diterima dalam mazhab Hanafi, menyebabkan perlunya untuk dilihat semula, dikemaskini semula bagaimanakah manhaj hadis di sisi ulama Hanafi. Dan dah ada pun kitab tersebut yang disusun oleh Syekh Abdul Majid At-Turkamani, memang disebut dirasat fi ulumil hadis ala manhaj al-Hanafiyah, tak silap saya. Dan itulah perbezaan di kalangan ulama-ulama ini adalah biasa, yang mana mereka ini bukan saja dalam hal-hal furuk, tapi dalam masalah usul ini, usul fiqahnya, usul hadisnya, jadi kita anggap itu biasalah, perselisihan di kalangan para ulama. Dan itulah yang membezakan kenapa kita ni menjadi Syafi'i dan kenapa mereka menjadi Hanafi. Jadi yang membezakan ialah dari segi usul itu, usul yang kita pegang dan gunakan. Dan ini yang mungkin sahabat-sahabat kita di kalangan Salafiyah Wahabiyah ni dia tak faham. Dia tak faham bila dia kata kita kena kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi di atas usul apa? Jadi bila kita tengok usul yang mereka bawa ni adalah usul Hanabilah. Usul Hanabilah kebanyakan di samping pembaharuan yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Jadi usul mereka itu usul maknanya bukanlah sebenarnya Al-Quran dan hadis yang mereka anggap tidak berlandaskan apa-apa usul. Padahal ada. Untuk memahami Quran hadis ni mesti ada usul. Jadi sebenarnya yang usul yang mereka pegang ini usul mazhab lain. So dia tak boleh nak pertikaikan usul mazhab yang lain. So kena faham supaya kita bila kita faham hal ini, so kita akan lebih insaf, lebih berlapang dada. Kadang-kadang bila kena dekat diri dia, bila kena kat diri dia, dia kata kita kena berlapang dada, Syekh. Tapi kalau nak hentam kita tak ada lapang dada dah. Kita jawab pun tak ada lapang dada. Macam mana? Ini masalah. Allahu a'lam. Kita ditutup, Doktor. Boleh, insyaAllah. Mungkin setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.